Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Suhaimi Sulaiman. 3 hari yang lalu ada 3 anak muda datang ke pejabat saya di Bernama. Ya. Tujuan kami berjumpa adalah mereka ini kami berbincang supaya mereka ni boleh jadi penaja. Ya. Mereka ni pengusaha baju batik. Ya, kami nak di Bernama kami nak penyampai-penyampai berita kami memakai baju batik kerana itu adalah satu yang harus kita banggakan. Tapi apa yang saya dapat daripada perbualan saya dengan anak-anak muda ni, mereka lebih daripada seorang pengusaha batik. Mereka berfikiran berbeza. That is why they qualify to be on my program, which is Think Differently with Suhaimi Sulaiman. Kenapa saya kata mereka berbeza? Mereka pengusaha batik. Sekarang ni ramai usahawan-usahawan kecil dan sederhana, ya, bisnes kurang berjalan dengan bagus, ya. Tapi mereka ni apabila when there's a crisis, there's always opportunities. Mereka datang bukan saja dengan baju batik. Mereka datang dengan ini. Batik. Pertama. Ini semua saya beli daripada dia orang. Kedua. Ketiga. Keempat. Dan saya rasa mereka ada lebih 100 design ini supaya apabila kita PKPB, kita ada MCO, kita pun masih boleh bergaya. Jadi kalau boleh kita perkenalkan ketiga-tiga anak muda yang datang ke ofis saya. Ya, kalau mereka telah bersedia, saya nak memperkenalkan mereka. Ya, saya dah ada saudara Akmal Arif, angkat tangan. Kita juga ada saudara Johan Arif dan kita juga ada saudara Justin Ang. Okay. Now, mereka bertiga ni, apa yang saya dapat adalah saya suka orang yang berfikiran berbeza. Saya sama macam mereka. Selain daripada saya menjadi pengurusi Bernama, saya juga ada 4 bisnes yang lain dan salah satu daripadanya adalah batik. Dan kedai saya di Melaka itu adalah pusat pelancongan, tetapi sebab COVID-19 tak ada pelancong. Jadi bisnes saya juga merana. Jadi sekarang saya nak belajar daripada 3 anak muda ni macam mana mereka boleh berfikiran sangat kreatif. Ada ni semua yang cantik-cantik ni. Idea tu datang daripada mana? Silakan. Assalamualaikum semua. Pertama sekali saya nak ucapkan terima kasih lah kerana menjemput dalam siaran tangan ni bersama saya ni. Ya, silakan. Orang dia hebat ni. Pertama saya nak cakap kalau Niaga tu kita dalam musim COVID ni banyak ups and downs. Terutama sekali kalau macam musim COVID ni demand dia macam rendah sikit sebab kebanyakan orang lebih mengutamakan untuk berbelanja benda-benda yang keperluan dululah, essential goods lah berbanding jadi kita pun berfikiran macam mana nak buat ni. So pula idea daripada Justin dan my brother Johan. Kita nak buat, kita duduk berbincang and then Justin come out with the idea macam mana kalau kita buat face mask berusulkan sebab pada awal musim PKP kita kan stocks of face mask ni limited and then tiba-tiba melonjak. So kita cakap daripada kita buat macam ni pun kita dapat membantu juga masyarakat-masyarakat Malaysia ni. Selain daripada itu kita boleh serahkan ni. Tengok Justin, the man behind. Ya, silakan Justin. Justin ni dia dia juga model, multitask. Ya. Superman. Boleh lah sikit jadi model. So bila baru PKP baru berlaku dengan COVID ni, then saya ada berbincang dengan Johan dengan Akmal. Saya kata yang kali ni kita ada satu krisis yang kita tidak pernah berlaku di Malaysia baru-baru ni. So seperti Cik Mi kata, setiap cabaran ni pasti ada peluang. Itu kita lihat yang peluang dia sekarang adalah alat-alat seperti face mask dan sebagainya. Tapi saya kata, apa kata kita membuat satu perbezaan daripada face mask yang kita tengok dekat pasaran, iaitu yang kita pakai sekali kita buang, yang plain. Apa kata kita membuat satu benda yang berkaitan dengan minat kita, dengan apa yang kita suka, dengan rekaan yang berbeza, iaitu face mask batik. Termuncullah idea face mask batik. Ya, itu satu yang bagus dan saya tengok juga rekaan batik anda bertiga, ya. Selalunya orang kata alah pakai baju batik ni orang tua je pakai baju batik, ya. Tetapi sekarang ni anak muda semua meminati baju batik, ya. Meminati baju batik
Sebab design dia berbeza. Budak-budak muda dia dah masuk gym, badan sasa bagus-bagus, kenalah slim fit kan. Takkanlah macam saya orang gemuk pakai baju macam kelawar. Jadi dia buat cita rasa. Jadi macam mana anda bertiga melihat pasaran, ya, dan dari pasaran tu kita belajar orang mesti suka macam ni. Takkan nak pakai baju batik dengan slack coat, kalau batik dengan jeans macam mana? Batik dengan shorts macam mana? Nak faham macam mana anda berfikir dan melihat pasaran tu dan membuat satu inovasi. Okey, terlebih dahulu kita kena ketahui elemen dia. Elemen dia batik. Batik ni adalah sesuatu yang fenomenal. Di perantau, archipelago kita, adalah pakaian budaya kita. Bila kita penetrate slowly dalam market ataupun industri pembatikan ni, jadi kita perlahan-lahan kita nampak kebanyakannya identical, sama. Jadi kalau kita masuk dalam identiti yang sama seperti pereka-pereka ataupun pengkarya-pengkarya yang lain, maka kita akan congestkan tempat yang telah sedia padat. Jadi akan jadi terlalu sengit, di mana kualiti ni akan menurun. Jadi saya suka differentiation anda tu, bagaimana anda membezakan bisnes anda tu, sebab selalunya lah kita selalu tengok perbahasan ini batik Malaysia lah, ni batik Indonesia lah, sedangkan saya rasa apa yang saya suka anda bertiga ni, anda kata let's celebrate all these similarities that we have, kerana pasaran dia bukan pasaran di Malaysia. Kerana apabila kita online, kita Malaysia, Indonesia, Singapura, Brunei, Selatan Thai, Filipina sampai ke Afrika. Jadi itu yang saya suka, kerana kalau saya tengok baju-baju batik anda bertiga, ada elemen Melayu dia, ada elemen Indonesia dia, ya. Jadi itulah saya rasa yang harus kita ketengahkan daripada orang membahaskan, oh ini batik tulis, ini bukan, ini Malaysia, Indonesia. Tidak, saya rasa anda you nail it. You know this is the market that you want to go to. Mari kita faham, ya, macam mana anda cuba memasuki pasaran-pasaran ni, sebab apabila kita berada di atas talian, saya juga jual baju batik online dan orang yang beli baju saya dari Birmingham, dari Europe, sebab saya buat baju untuk orang gemuk. Tapi saya terlupa bukan orang gemuk je pakai baju batik saya. Orang tinggi dan besar, mereka datang dari Eropah. Ya? Jadi saya nak faham bagaimana anda melihat pasaran itu dan how do you celebrate the similarities Malaysian batik, Indonesian batik dan even African batik. Ya. Okey, pertama sekali sebelum kita memulakan perniagaan, kita kita menelusuri daripada berbagai aspek. Bahawa batik ini adalah satu benda yang boleh mendunia, global. Sasaran perniagaan kita, our target market tak pernah sekali local. Right. Kita think about regional, how to reach the regional market. Kerana batik ini, sedikit sejarah tentang batik supaya tidak ada kekeliruan. Kalau ikutkan sejarah, perkataan batik itu sendiri datang daripada gabungan dua perkataan Jawa, amba dan nitik. Amba, nitik adalah titik. Ada proses. Indonesia made it famous. Jadi kenapa kita tidak kolaborasi designers yang tersohor di serantau Asia Tenggara kita ini untuk menghasilkan karya-karya yang lebih bermutu dan berkualiti tinggi. Bagi saya, batik pada dekat yang lalu tidak mendapat tempat ataupun dekat-dekat yang sebelumnya adalah kerana masing-masing mengambil pendekatan untuk menjadi lebih eksklusif satu sama lain. Jadi seharusnya kita work together seperti mana yang kita sekarang ni santai-santai Cik Suhaimi ni. Satu lagi satu lagi yang saya suka adalah nama dia Kontal Kantil Batik. Jadi saya bila mula-mula saya dengar nama ni, lepas kita berjumpa, saya tak adalah tanya masa kita jumpa tu kan, apa maksudnya Kontal Kantil Batik, ternampaklah saya ni tak cerdik kan. Jadi bila anda semua dah meninggalkan pejabat saya keluarkanlah kamus, saya masuk dekat online. Saya tengok Kontal Kantil, ini kamus Indonesia. Kamus Indonesia maksudnya ada dua maksud. Pertama, tergantung berayan-ayan atau terbuai-buai. Kedua,
maksudnya adalah merayau-rayau seorang diri. Jadi mana satu definisi yang digunakan dan kenapa nama Kontal Kantil Batik itu jenama yang dipilih? Why that particular brand? Okay. Good question. Ini pun salah satu orang kata marketing strategi jugalah. Macam Cik Mi sendiri, lepas kita meninggalkan office Cik Mi kan, menimbulkan tanya big question mark dekat Cik Mi kan. Betul tak? So benda tu dia akan melekat dalam kepala. Kita nak orang ingat kita punya brand satu. Tapi di sebalik perkataan Kontal Kantil tu, kalau mengikut soalan yang Cik Mi tuju tadi, jawapan dia yang pertama, tergantung-gantung. Ayun-ayun. Kerana dalam apa yang tergantung-gantung? Apa yang tergantung-gantung tu? Okey, dalam kehidupan ataupun bisnes ni tak menentu. We never know. Betul. Kita hanya boleh usaha, takat apa yang kita terbaik, lakukan yang terbaik, tapi in the end of the day, ia sekadar tergantung-gantung, terbuai-buai gitu. Satu lagi, motif that we use in our shirts lah, dia tergantung-gantung. Ini Indonesia ke, Malaysia ke, Singapura ke, ni Afrika ke, mana punya pattern. So we do universally. Okay. Okay. Now you started your business in 2016 sampai sekarang ni maksudnya dah dekat 4 tahun lah ya, dah dekat 4 tahun ya. Pengalaman saya masa saya mula-mula buat bisnes saya juga adalah saya menjualnya semua secara online ya. Kemudian apabila saya buka butik saya di Melaka, saya tak berapa rancang online kerana saya nak orang datang dan menikmati dan sebagainya. Jadi kepada anda bertiga, apakah cabarannya? Kerana saya tahu anda ada banyak gambar-gambar dan menjual melalui Instagram contohnya. Ya. Dan kedua, saya juga tengok dalam gambar di Instagram tu ada banyak di mana kalau ada gedung ataupun pusat-pusat membeli belah mempunyai kalau dia ada macam special ya, dia memberikan ruang kepada peniaga-peniaga untuk beli. Anda selalu pergi ya macam di Great Eastern Mall dan sebagainya. Jadi apakah sebenarnya strategi distribution strategi dia, dan apakah perbezaan apabila kita menjual secara online dan berada di tempat di mana pelanggan boleh rasa, dia boleh pakai dan sebagainya. Memang kita cuba fahami experience itu. Okay. Sekiranya hanya terhad di online saja, reach kita kepada masyarakat di luar ni tak sampai. Orang akan sentiasa tanya berapa harga, size dia macam mana. Jadi kita kena main semua pintu. Yang terbaik adalah online pun ada, physical store pun ada. Event pun kita participate. Kita kena semua aspek tu kita kena cover. Terutama apabila kita ni boleh kata 100% online. So pengguna tak tahu kita punya cutting, kita punya size, kita punya quality, kita punya tailoring macam mana. So kita participate all the events so that orang bila sampai, orang boleh try fitting, tahu kita punya quality macam mana, so that dan tahu kita ni exist, legit. Bukan scam. Okay. Nah, saya nak tanya satu benda. Pelanggan-pelanggan ni, mereka ni bayar seposen, nak berpesen-pesen. Dia nak benda tu murah, dia nak kualiti tinggi. Ya? Jadi dalam kes Kontal Kantil Batik ni, bagaimana kita dapat menemukan, ya, kita taklah berapa mahal, ya, kita taklah murah sangat. Sebab kalau murah, ya, kita pun nanti susah juga kita sebagai peniaga. Jadi macam mana, how do you get to that balance supaya maksudnya orang kata ini adalah kualiti. Bila saya tengok anda punya baju ada lining, cantik dan sebagainya, then I don't mind paying a high price for your baju, you know, because that is quality. With quality, there must be a relatively atau reasonably higher price. Ya. Jadi mari kita faham strategi pricing anda. Betul lah Cik Mi. Kalau macam biasalah tu, pengguna ni dia ada berbagai-bagai ragam. Ada yang kita tak sangka. Ini menurut pengalaman saya lah. Kita berniaga, kerana kita orang ni macam bukan nak kata tak mampu. Nampak gaya dia macam tak nak beli, tapi at the end dia yang beli paling banyak. Ada yang macam berkemampuan tapi banyak PL pula. So benda-benda macam tu biasa dalam berniaga ni. So cara kita nak overcome is kita just play universal lah. Kita layan all di ragam orang semua kan. Tapi the important thing is
we have to educate kita punya pelanggan dengan kita punya quality of shirts, so that bila every penny yang diorang spend is worth. Okay. Dan kita juga exclusiveness. Macam kita punya business nature is baju kita, the production is only once. So apabila orang pakai, hanya dia saja yang pakai. Even macam come with S size. Shirt ni tak ada dekat M, tak ada dekat L, dekat size lain tak ada. Dia only once. Only one je. Okay, saya nak kembali kepada the new normal ya. The new normal sekarang ni kita semua memang dah jadi kebiasaan sampai kita tak perlu diingatkan bila kita keluar rumah je kita akan pakai topeng muka dan mask. Jadi saya nak tahu strategi pemasaran mask ini ya. So how do you position this product ya? Satu, positioning kita adalah dia batik, dia berbeza. Selain daripada itu, saya apa yang saya dapati bila saya pakai semalam, maksudnya anda pergi buat research bagaimana experience memakai benda ni selesa. Ya, saya tak suka pakai topeng yang macam benda tu kemudian berkabur saya punya spek. Ya. Jadi can you tell me a little bit about how what kind of research that you have done, because when I wear this, it is very, very comfortable. Ya, ini experience ni penting, customer experience ni sangat-sangat penting. Cerita sikit macam mana macam mana kita buat ni, dah berapa kali try yang ni, sebab selalunya macam kita adalah orang berniaga kan. Kita buat ni, kalau kita sendiri tak nak pakai, jangan haraplah orang nak beli kan. Jadi let's understand the research on this particular mask that you guys are doing. Okay, seperti biasa rule of thumb lah Cik Mi, sebagai peniaga, not for the sake of money, quality always first. Kita tak boleh peniaga ni atas dasar kita nak earn something out of it. Bagi orang lain, especially benda-benda keselamatan. Macam facial mask yang ni sekarang musim ni semua orang cari. Piawaian tu mesti yang betul. Yang di dalam standard piawaian antarabangsa lah. Kita harus ketepikan sifat yang ingin menjana keuntungan berlipat kali ganda ni buat sementara waktu lah. Masing-masing pun tengah struggle balik to pick up ourselves kan. Kita tak tahu berapa lama, it remain to be seen. Mungkin 2 tahun, 3 tahun new normal ni, mungkin selama-lamanya. Kan lagi vaksin tak ditemui kan. Dan saya ingin tambah sikit bila kita lihat, bila kita nak mulakan face mask ni, kita lihat kepada asasnya. Kalau face mask ni kita haruslah ada produk untuk dua kategori yang berlainan. Okey, lelaki dan juga wanita yang pakai tudung. Sebab tu kita ada ear loop dan juga dengan juga tie on. Ya, dan kita juga perasan yang face mask yang ada di market sekarang ni, bila kita pakai bila dah lama, dia rasa ketat di bahagian telinga kita ni. Dan juga kalau yang bertudung, mereka haruslah ikat sendiri dekat belakang, menyusahkan. Kalau dengan tie on face mask kita, mereka boleh pakai saja, sarung saja. Mengejutkan lagi, semalam berbagai-bagai permintaan untuk kanak-kanak pula. Lepas ni untuk kanak-kanak pula. Mungkin kita akan produce lah untuk kanak-kanak. Kita pun terkejut jugalah. Yes, I never thought of that. Kita tak pernah terfikir mask untuk kanak-kanak kan? Yes, I think that's a wonderful market. Yes. Itulah bak kata orang lama-lama, pepatah yang lama tu dulu. Dia kata kalau nak berniaga ni, kita kena berniaga dulu. Pasal pattern orang ni lain-lain. Mungkin dia successful kan, apa semua. Cara masing-masing. Tapi kita berjalan. Barulah dapat peluang-peluang sebegini kan datang. Okay, kita ada sedikit saja masa lagi tinggal. Saya nak tanya, macam saya, bila saya buat bisnes, saya senang, saya ada satu image. Katakanlah 5 tahun, saya akan ada satu resort dekat Bali, contohnya dekat Ubud di Bali. Maka saya akan buat usaha saya, sebab dalam 5 tahun saya akan operasi macam satu resort 5 star di Bali. Jadi kemudian I work towards that. Jadi, macam anda bertiga pula, ke mana anda nak membawa perniagaan ini?
Kerana kita kena mimpi, ya. Kita kena ada satu mimpi yang bagus dan kita mengejar mimpi itu. Jadi anda bertiga, mimpi ni apa dia? Sebab kita tahu ya, anda dalam batik nak tahu mimpi sebab mimpi itu penting. That's the basic, ya, that we must have for us as entrepreneurs, and we work towards that dream. What are three of you? What's your dream? What's the dream? The dream to move forward ni. Pertama sekali kalau tanya pada saya, dream, setiap manusia pun mempunyai impian dan cita-cita masing-masing. Tapi kita juga baru-baru ni merasakan bagaimana impian itu diragut daripada wabak COVID ni. Masing-masing struggle kan. Jadi harus ada backup plan. Satu lagi, work towards your goal. Pace yourself well. Bagi saya, that's it. I mean, untuk melebarkan empire, kita tak pernah terhadkan, limitkan hanya di Malaysia. Kalau boleh kita nak reach globally, itu satu. Mungkin ada one boutique, Physical store. Yep. One boutique, and then maybe boleh organize our own fashion show. Yeah. Kerana ada satu sedikit informasi bagi Cik Mi juga. Kita adalah funded company. Yep. Self-funded company. Yep. Masing-masing keluar masing-masing. Anda sama macam saya sebab kita tak ambil loan daripada siapa-siapa, ya. Kita tak ambil apa, semua adalah duit kita. Jadi apabila kita buat benda macam tu, kita lebih berfikir lebih panjang sebab ini adalah duit kita. Kalau kita akan lebur. Jadi macam mana kita nak menentukan kita akan hidup selesa satu hari kelak dengan adanya inisiatif ini. Dan sebab kalau kita ambil loan kerana pening kepala nak bayar loan setiap bulan dan sebagainya. This, I love your attitude. You use your own money. Later on when we want to expand, definitely lah, you know, kita akan ambil loan. Tapi for the time being, I think what you guys are doing is basically great, and I do the same. Jadi saya boleh identify dengan anda bertiga ni. Okay, soalan terakhir sekali ialah selepas ni apa? Kerana kita kena sentiasa peka dengan pasaran. Ya, selepas ni ke mana kita nak bawa apabila ada the new normal ni, ya, macam saya ada restoran saya di Melaka. Sekarang ni saya tengah berfikir sebab kita kena ada penjarakan sosial. Jadi kafe saya yang kecil tu, kalau semua orang masuk ramai-ramai pun, paling ramai pun boleh 10 orang aja makan. Jadi macam mana, adakah pricing strategi saya perlu berbeza? Kemudian kalau butik saya nak jual apa lagi, backpackers hostel saya tak akan nampak pelancong for the next 3 months. Anda bertiga macam mana, bagaimana kita hendak menentukan kalau kita tengok our books later on at the end of the year, ya, revenue kita tak adalah nampak turun, ya, kita kena maintain revenue kita. Cara macam mana nak dibuat tu? Pada masa sekarang ni, skala kita ataupun approach kita adalah more to adapt dengan the situation, the new normal ni. Belum lagi fikir tentang bagaimana di masa, pasal kita masih lagi bermain-main, ya, Cik Suhaimi. Adaptation period ni will take around, kita letakkan dalam 3 bulan. Sejak PKP ni lah. Okey, baiklah. Okey, saya ucapkan terima kasih kepada anda bertiga kerana sudi bersama saya pada hari ini. You know why? Because all three of you qualify to become on my show simply because you think differently. Ya, kita semua, ya, sekarang ni cabaran, saya rasa sesuai betul lah dengan definisi Konta Kantil itu, tergantung, berayat-ayat, terbuai-buai. Terima kasih banyak, ya. Thank you very much. I hope to see you again. Ya, cantik. Lepas ni saya nak keluar perjalanan, saya akan pakai ni, nak matching dengan baju. Baik, terima kasih banyak. Ada kata-kata terakhir? Silakan. Ada kata-kata Cik Mi tadi pakai mask tu, setakat ni apa feedback? Okay. Pada saya dia sangat it's very comfortable. Maksudnya dia ada ruang untuk udara daripada hidung tu berpusing-pusing dekat dalam tempat tu, ya. Kerana kadang-kadang ada mas-mas yang tertentu dia, kalau you tarik nafas, dia pun kain tu pun macam nak masuk dalam hidung sekali kan. Nafas tu jadi berat. Jadi ini okey, saya rasa okey. Jadi I think thank you for the research that you have put into this. Terima kasih banyak, ya. I'll see you the next time. Thank you so much. All the best. Okay, thank you, Cik Mi. Have a good day. Have a good day. Jumpa lagi.
Thank you.